Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 15 September 2023. Kerajaan negeri menyambut baik kehadiran syarikat besar melabur di Sabah sekaligus membangunkan industri tempatan dan meningkatkan ekonomi negeri. Ini terbukti dengan komitmen berterusan syarikat makanan dan minuman terkemuka FNN Holdings yang telah bertapak selama 140 tahun di Sabah. Menurut Timbalan Ketua Menteri II, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, kehadiran syarikat besar ini bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan, malah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Kerajaan amat-amat mengalurkan semua industri yang bertapak di Sabah ini, dan walaupun ada masalah-masalah sedikit, we are willing to listen to your problem untuk kita sama-sama mengatasi masalah-masalah tersebut. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Entrepreneurship sedia membantu. Although bukan kementerian saya sekarang ini, tapi dia also willing to help out, especially semua industry players di Sabah ini. Datuk Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui selepas merasmikan sambutan ulang tahun FNN ke-140 di Kota Kinabalu. We focus a lot more on community engagement, provide healthier products to the community. We work with the Ministry of Education to provide the kids to have an opportunity to so-called bertanding. Kesediaan kerajaan menyediakan peruntukan RM346 juta dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 untuk menarik penglibatan golongan belia dalam aktiviti kreatif yang menawarkan pendapatan tinggi amat bertepatan. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, langkah itu bertepatan untuk meningkatkan pendapatan golongan itu sekaligus membasmi kemiskinan. Ini selaras matlamat kerajaan yang mahu menoktakan kemiskinan tegar di negara ini selain merancangkan pertumbuhan ekonomi. Satu matlamat yang ambisius untuk mengurangkan, untuk menoktakan kadar kemiskinan. Jadi RMK12 ni ada 2 tahun lagi. Kalau melihat sebelum ini bajet 2023 itu Perdana Menteri mengatakan bahawa menoktakan tahun ini. Tapi nampaknya ada berbaki 2 tahun lagi untuk menyelesaikan isu kemiskinan, terutama di negeri Sabah ini yang 25% kadar kemiskinan yang tertinggi. Dr. Firdausi menyatakan demikian pada pemberita ketika mengulas kajian separuh penggal RMK12 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, beliau menyambut baik langkah kerajaan menyediakan RM60 juta dana pembiayaan peluang kedua kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS serta usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Peruntukan itu bukan sahaja membantu PKS membangunkan semula perniagaan, malah secara tidak langsung mengangkat status PKS dalam menyumbang kepada pendapatan negara. Penyerahan kuasa kawal selia gas kerajaan kepada kerajaan negeri pada Januari lalu dan penyerahan kuasa kawal selia elektrik tahun depan mampu meningkatkan keupayaan ekonomi Sabah. Ketua Wanita UMNO bahagian Tenom, Datuk Rahmahjan Sulaiman Han berkata, keputusan kerajaan persekutuan itu jelas membuktikan keprihatinan kerajaan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan pada masa sama menunaikan tuntutan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sebagai rakyat Sabah yang dibawa kerajaan perpaduan, saya rasa bersyukur kerana kerajaan pusat prihatin kepada permasalahan kita di negeri Sabah. Datuk Rahmahjan ditemui pemberita sempena program prihatin dari rakyat kepada rakyat anjuran wanita UMNO bahagian Tenom di Tenom. Dalam pada itu, Datuk Rahmahjan menyifatkan naik taraf bekalan elektrik di Sabah menerusi projek pembangunan sistem tenaga boleh baharu TBB dan naik taraf bekalan elektrik di gugusan Felda Sahabat juga bukti keprihatinan kerajaan persekutuan untuk menambah baik bekalan elektrik di Sabah demi manfaat rakyat. Terdahulu beliau menyerahkan 230 kupon minyak kepada pengguna jalan raya. Kami sebagai rakyat pengguna inilah, walaupun julung kali, tapi saya rasa ini sangat berbaloi untuk kami yang dalam keadaan sekarang yang semua harga barang naik inilah. Kalau ada, lagi bagus.
Setiap bulan pun mau. Harga minyak mampu mahal, barang-barang mahal. Syukurlah. Dapat ini pun cukuplah. Terima kasih kepada Datuk Rama, Ketua Wanita UMNO Tenom P181 memberi sumbangan subsidi khas untuk taksi dengan minibus. Saya harap berterusan agar pihak-pihak lain dapat. Terima kasih kepada penganjur yang menganjur memberikan minyak free kepada semua pengguna motosikal di Tenom. Pelaksanaan projek infrastruktur di Sabah dijangka lebih mudah dengan pewujudan Sistem Electronic Planning Permission EPP 2.1 yang dilancarkan semalam. Sistem tersebut merupakan platform bagi mempercepatkan proses kelulusan pelan pembangunan tanpa menjejaskan kualiti sesuatu projek. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar Untung berkata kelancaran pelaksanaan sesuatu projek amat penting demi kesejahteraan rakyat. Beliau berucap merasmikan program Digital Sabah Connect anjuran bahagian Kerajaan Digital Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah di Menara Kinabalu. Katanya konsep Sabah Super App juga akan diperkenal sejajar agenda pendigitalan Kerajaan Negeri yang merupakan satu penyelesaian bersepadu yang akan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan kerajaan untuk kebaikan penduduk, pelawat serta peniaga di negeri ini. Salah satu aplikasi perintis dalam Sabah Super Apps ialah Sabah Tamu yang dibangunkan khas untuk peniaga tempatan mempromosi barangan jualan mereka. Sempena majlis ini, Datuk Safar turut menyampaikan sijil penghargaan kepada agensi teknikal yang terlibat dalam pembangunan sistem EPP 2.1. Seramai 15 kanak-kanak berusia antara 1 hingga 10 tahun dirujuk ke Pakar Psikiatri Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Dalam tempoh sama, seramai 26 remaja berusia antara 11 hingga 19 tahun juga telah dirujuk ke Pakar Psikiatri HDOK. Ia susulan kanak-kanak dan remaja tersebut disyaki berhadapan dengan masalah stres dan kemurungan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supain berkata angka berkenaan walaupun masih rendah namun tanpa ada usaha menangani lebih ramai kanak-kanak dan remaja mudah terjerumus ke dalam masalah stres. Justru masyarakat disaran memain peranan bersama-sama menangani masalah tersebut yang kian membimbangkan khususnya dalam kalangan anak-anak yang masih bersekolah. Mengenai pasti anak-anak ataupun kanak-kanak di bawah jagaan mereka yang dikhawatiri menghadapi stres ini, jangan segan silu, bawalah ke Hospital Duchess of Kent untuk berjumpa dengan pakar. InsyaAllah pakar-pakar psikologi ada di daerah Sandakan di Duchess of Kent ini boleh membantu kemurungan yang dihadapi oleh kanak-kanak. Datuk Muhammad Hamsan ditemui media selepas merasmikan penutupan Forum Minda Sihat Tanpa Stres Asas Kecerdasan Pelajar di SMK Agama Tun Johar di Sandakan. Forum Anjuran Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dan Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak PAKK daerah Sandakan ini dilaksana dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat dan SMK Agama Tun Johar Sandakan. Seramai 150 pelajar dan ibu bapa menyertai forum ini. Wakaf Pertanian Bersepadu Watani merupakan konsep terbaik diamalkan negeri-negeri bagi mengoptimumkan penggunaan tanah wakaf yang belum dibangunkan. Ia memberi manfaat pewakaf mencapai hasrat bagi pengekalan pahala jariah ibadah wakaf selain menyokong usaha kerajaan mengukuhkan keterjaminan bekalan makanan terutama berasaskan pertanian dan penternakan. Timbalan yang di-Pertua MUIS, Ustaz Malay Ali Malay Ahmad berkata konsep ini antara usaha berterusan MUIS menjadikan Sabah dataran wakaf yang berkembang untuk umat Islam di negeri ini meliputi pelbagai aspek janaan ekonomi termasuk sektor pertanian dan hartanah. Kita berkonsepkan kepada tanah juga yang telah diwakafkan, sama ada kita yang menanamnya ataupun yang sudah ada tumbuhan, yang sudah ada buah, kemudian hasilnya itu diwakafkan kepada mengikut yang kita telah tetapkan di Majlis Agama Sabah, dan ini tujuannya semua membangun umat lah, ya, dan keuangan itu akan kita gunakan, kita salurkan kembali juga kepada umat.
Ustaz Malik Ali ditemui media selepas program perasmian Forum Kesedaran Wakaf dan Zakat serta Pelancaran Wakaf Pertanian Bersepadu Watani mewakili Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Sandakan. Sementara Yayasan Infak Angkasa menyambut baik bekerjasama melaksana usaha MUIS ini. Keputusan yang tepat pada masanya memberi ruang kepada semua umat Islam Sabah untuk masuk berkecimpung dalam bahagian ini supaya manfaat itu dapat diagih kepada yang pertama untuk tujuan agama, tempat tinggal, menyelesaikan masalah kesihatan. Forum ini dijayakan dua ahli panel iaitu Ustaz Malik Ali dan Mufti Negeri Johor, Datuk Dr. Haji Noh Gadut yang juga pengurusi Yayasan Infak Angkasa. Turut disampaikan manfaat wakaf mauquf fahlai untuk Masjid Daerah Kinabatangan dan Masjid Daerah Sandakan masing-masing menerima RM15,000 dan RM5,000. 7 individu yang memberikan prestasi cemerlang dalam aktiviti kebombaan dan penyelamatan dianugerahkan pangkat kehormat penolong Pesuruhjaya Bomba. Antara penerima, Pengarah Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah, Datuk Nur Alam A. Wahid Han, Setiausaha Sulit Yang di-Pertuan Negeri, Datuk Abinan Asli dan Pengarah Urusan T-City Trading, Datuk Tan Kaliong. Penerima lain terdiri daripada pegawai tinggi syarikat swasta terlibat perniagaan pasaraya, pembangunan hartanah, pengeluar produk makanan dan bidang pemasaran. Anugerah disampaikan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Penolong Pesuruhjaya Bomba Datuk Abdul Wahab Mat Yassin di Ibu Pejabat JBPM Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Penyampaian anugerah tersebut sebagai tanda penghormatan dan pengiktirafan JBPM kepada individu selain pegawai bomba kerana perkhidmatan dan sumbangan kepada rakyat sekaligus menaikkan imej JBPM sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi. TVOK akan memeriahkan sambutan Hari Malaysia dengan pelbagai rancangan menarik untuk tontonan anda sekeluarga. Saksikan sebuah program musikal yang berkonsepkan persembahan basking dalam Basking Negaraku, Isnin 18 September 11 malam. Ada rahsia pula, kadang keras, kadang lembut tingkahnya. Mari joget satu misi. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada kami di Saluran OK. Sekian berita pagi Sabah, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Malaysia, tanah airku, Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Bersatu terus utuh, bergerak terus maju. Pertiwiku luhur, daulatku setinggi Kinabalu. Setiap langkahku semangat tak pernah luntur. Bumiku berlagu, cakrawalaku aman makmur. Dari ufuk timur laungkan satu, hingga ke barat utara selatan ku laungkan satu.